Ketua Pegawai Eksekutif CEO JISB Holdings Sdn Bhd Datuk Nasruddin Muhammad Ali dan isteri beliau Azura Muhammad Yusof didakwa di Mahkamah Session Selayang hari ini atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Turut didakwa anak bekas pengasas Al-Arkam iaitu Asy'ari Muhammad, iaitu Muhammad Adib At-Tarmimi bersama 19 individu yang lain. Individu lain didakwa adalah yang lain itulah Muhammad Syukri, Afaluddin, Muhammad Sayuti dan sebagainya, ramailah. Turut didakwa, ada 19 orang yang didakwa lah. 13 lelaki dan 9 wanita itu menyatakan mereka faham setelah tuduhan dibacakan secara berasingan. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes ini mengikut Akta Kesalahan Keselamatan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang JISB di sebuah premis di Bandar Country Home Sarawak pada Oktober 20 sehingga September 2024. Mereka ini berumur di antara 27 sehingga 72 tahun. Itu dituduh mengikut Seksyen 130V Sub 1 Kanun Kesesahan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Terdahulu Timbalan Pendapat Raya Datuk Razali Cih Ali memohon supaya mahkamah menetapkan tarikh apa orang kata kepada hukuman mereka. Okey. Oleh sebab itu, melibatkan satu pertuduhan dalam SOSMA yang akan dibawa ke Mahkamah Tinggi untuk dipindahkan. Pihak kami mohon untuk mendapatkan panduan sama ada permohonan jaminan layak didengar di Mahkamah Tinggi atau di Mahkamah Tinggi yang lain. So kalau kita tengok, dia didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 130V 130V. Jadi kalau kita tengok 130V saya bacakan D K jauhnya R V, member of an organized criminal group. Sesiapa saja whoever is a member of an organized criminal group shall be punished with imprisonment of a term not less than 5 years and not more than 20 years. Until the contrary is proved, a person shall be presumed to be a member of an organized crime group where such person can be identified as belonging to organized criminal group or such person is found with a scheduled weapon. Okay. So member of organized 130V ni adalah dia gunakan satu prinsip undang-undang dipanggil the law of presumption. The law of presumption ni mereka dianggap sebagai ahli kumpulan tersebut sehingga dibuktikan sebaliknya. Nah, baru-baru ini pendedahan kepada anak sulung Abuya, Asy'ari yang mengatakan bahawa beliau telah ditahan dan dipaksa untuk kahwin. Yang didedahkan beliau telah berdakwa dirogol dan dipaksa lah, didedahkan oleh Ustaz Syihabuddin. So bagi saya dia satu pertuduhan yang besar, betul, saya setuju. Dan dia telah pun bawa polis ke tempat tujuan tersebut. Okey. Beliau merupakan anak pertama kepada isteri kedua arwah Abuya iaitu Umujah. Anak kepada bekas pemimpin Al-Arkam Asy'ari Muhammad Ummu Atiyah yang menjadi mangsa keganasan serta diroga seorang pemimpin JISB Holdings yang berhad JISBH. Menurut Harian Metro, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, sekiranya ada laporan polis dibuat oleh wanita berkenaan, siasatan akan dijalankan. Semalam, media melaporkan Ummu Atiyah mendakwa dia dikhianati adik kandung dan dipaksa berkahwin dengan salah seorang pemimpin atasan JISBH sehingga mengalami penderaan mental dan fizikal. Ummu Atiyah, 41 tahun, adalah anak sulung kepada bekas pengasas Al-Arkam Asy'ari Muhammad. Dia mendakwa selepas bapanya meninggal dunia pada 2010, dia dipaksa berkahwin dengan individu berpengaruh dalam kumpulan itu dikenali sebagai Fadil pada 2015 bertujuan memperkukuhkan organisasi itu. Katanya dia bertindak melarikan diri ke Jordan namun tetap diekori dan dipaksa. Bagaimanapun, dia akhirnya terpaksa menurut kemahuan lelaki lebih berusia itu sebagai isteri keempat sebelum dibawa ke Turkiye.
CEO JSB orang Kelantan, rumah kat Kota Baru, tanam buku Abuya belakang rumah, sah pas ahli JSBH. Betul. Dia adalah orang Kelantan, CEO dia orang Kelantan, dan memang buku itu dijumpai di rumah beliau di Kota Baru. Kenapa? Okey, kenapa Perikatan Nasional dan PAS beria-ia membela JSBH ni, tuan-tuan? I think one of the reasons is sebenarnya JSBH ni memang berselindung di balik Asy'ariyah Maturidiyah. Itu yang pertama. Bukan saya kata diorang ni Asy'ariyah Maturidiyah, tetapi mereka berlindung menggunakan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka berfahaman seolah-olah mereka membawa ajaran tasawuf. Sebab itu dia ada aurat Muhammadiyah yang digunakan, yang difatwakan sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perasan tuan-tuan baru-baru ni, Tun Faizal amat hebat menunggang isu ini. Kerana apa? Kenapa PAS membela? Dia satu, saya percaya ramai juga ahli JSBH ni adalah ahli PAS. Walaupun PAS tu bukan ada JSBH, tetapi ramai ahli JSBH juga adalah PAS. Tu yang pertama. Yang kedua, kerana saya nampaklah bahawa modus operandi yang digunakan oleh JSBH ni tidak jauh daripada PAS. Bukan bab jenayah tu, tetapi contohnya lah, dia menggunakan walak, dia menggunakan agama, dia menggunakan apa orang kata, tulah kan ni. Tak boleh melawan tok guru ni, kena taat, kena patuh, kena tak boleh mempersoalkan, tak boleh ni kerana ni kekafiran, kerana intimidasi digunakan. Kalau kamu sekiranya kamu melanggar ini, maka kamu akan dipulaukan, kamu akan apa orang kata, diugut dan sebagainya. So benda macam ni memang tak jauh daripada apa yang berlaku kepada PAS. Tuan-tuan tak percaya, kalau tuan-tuan sokong selain daripada PAS, di tempat tuan-tuan di mana kuat PAS, percayalah tuan-tuan akan kena pulau. Tuan-tuan akan dipandang serong, tuan-tuan akan dianggap sebagai apa orang kata, orang yang seolah-olah macam kafir lah, seolah-olah macam tu. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan tunggang terbalik lah, tuan-tuan sembahyang ke, puasa ke sebagainya, benda tu tak akan dianggap sebagai satu perkara yang diterima oleh mereka. This is saddening, menyedihkan. Dan kita tak habis lagi cerita JISBH ni, kita pula nak pergi dok bercerita tentang apa orang kata, nak melimitkan apa maksud apa orang kata, maksud atau makna kepada ahli sunnah wal jamaah. Kita nak menimbulkan lagi perpecahan. Bagi saya, kita tak settle, bab kata Ustaz Wanji lah, kita tak settle satu benda, kita dah nak pergi buat masalah yang baru lagi. Tak faham lah kenapa sampai jadi macam tu kan. Sebab itu saya rasa betul, saya setuju dengan pendapat Dr. Hafiz lah. Menteri Agama ni kena tukar lah, tuan-tuan. Bagi saya, dia tak nampak kepentingan bahawa peri pentingnya, politik ni bukan setakat politik kepatian, tetapi peri pentingnya dalam politik ini kita mempertahankan prinsip demokrasi yang sebenar, prinsip inklusiviti yang sebenar. Bukannya kita bersifat apa orang kata, eksklusif dan hanya untuk golongan dan kumpulan dan puak kita sahaja. Okey, habis kat situ. Okey, saya nak bawa isu Akmal Saleh. Akmal Saleh baru ni dia menghentam Pakatan Harapan sekali lagi. Pemuda UMNO hari ini membidas kerajaan, khususnya Pakatan Harapan, berhubung isu hutang pinjaman tabung PT-PTN. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dalam kenyataan di Facebook kata, sejak zaman BN memerintah lagi, kerajaan telah memaklumkan bahawa hutang peminjam pekanan tidak boleh dimansuhkan. Namun katanya Perdana Menteri ketika itu Najib Razak dimaki dan dihina. Kita dah cakap dah, dari sejak zaman BN kerajaan dulu, tapi tak percaya. Malah kutuk lagi kerajaan ketika itu dan berbakul Najib dimaki dan dihina, katanya. Dia merujuk kepada laporan bahawa kerajaan tidak dapat menghapuskan hutang PT-PTN kerana kekangan yang besar. Semalam, Timbalan Menteri Pendidikan Mustafa Sakmu memaklumkan bahawa kerajaan sukar memasukkan hutang PT-PTN kerana komitmen keuangan yang begitu tinggi. Katanya kerajaan perlu mengambil kira komitmen peminjam yang sebelum ini telah melunaskan hutang yang dianggarkan 76 bilion ringgit. Okey, saya mulakan dengan cerita isu RUU. Baru-baru ni kan saya cerita bahawa KJ ada memanggil Menteri Mufti Perlis untuk berwacana, dan beliau juga telah memanggil Menteri Agama Muhammad Naim untuk berwacana di dalam keluar sekejap. Isu RUU Mufti, Asri sedia jadi tetamu KS, percaya Naim akan hadir. Mufti Perlis Muhammad Asri hari ini menyambut pelawaan Khairi dan Syahril Hamdan untuk menjadi tetamu dalam rancangan keluar sekejap. Muhammad Asri berkata dia juga percaya
Menteri Jabatan Perdana Menteri Muhammad Naim akan turut serta dalam perbincangan RUU Mufti wilayah tersebut. InsyaAllah saya hadir, kata Mufti. Saya percaya YB Menteri juga akan hadir. Saya cenderung mengatakan YB Menteri tak akan hadir. Saya cenderung mengatakan bahawa YB Menteri tak akan hadir dalam wacana tersebut. Bukan masalah takut tak takut lah, dia bukan isu itu. Isu dia, I think dia banyak benda yang dia tak boleh nak explain, especially when it comes to RUU tersebut. Dia ada orang kata kalau nak bahas RUU tu bawa ke parlimen dah. Masalahnya Mufti Perlis bukan ahli parlimen untuk dia nak bahaskan dalam parlimen. Maka sebagai rakyat yang biasa dan juga sebagai seorang mufti kepada sebuah negeri yang juga akan terkesan dengan RUU tersebut, bagi saya fair untuk dia nak minta perkara tersebut untuk diperjelaskan. Bila dia nak mengatakan ada dialog, dipanggil, dia kata, ada orang kata pergilah, bawa Mufti Perlis, pergilah jumpa apa orang kata Naim di pejabat beliau. Soalannya, bolehkah itu menyelesaikan isu yang nak dibangkitkan? I think dalam negara demokrasi, the best way untuk kita nak settlekan serta-serta perkara ya adalah dengan melalui desakan daripada rakyat. Macam kita kata di dalam negara kita ni, bila tafsiran Ahlussunnah wal Jamaah itu kepada Asy'ariyah Maturidiyah semata-mata, bagi saya itu tak fair kerana majoriti rakyat ni dia tak tahu pun dia pegang akidah apa. Majoriti rakyat tak tahu pun. Kalau saya tanya tuan-tuan, apakah akidah Asy'ariyah Maturidiyah? Oh, sifat 20. Bukan. Itu salah satu. Tapi bukan itu main principle kepada akidah mereka. Oh, kalau Salafi dia pegang kepada Tauhid 3. Kalau saya tanya Tauhid 3 pun tuan-tuan tak tahu. Kalau saya tanya sifat 20 pun belum tentu tuan-tuan faham. Mungkin hafal kan, wujud, qidam, baqa' dan sebagainya itu mungkin. Tetapi adakah tuan-tuan faham? Itu satu benda yang lain. Tahu dan faham tu dua perkara yang berbeza. So, saya percaya Menteri Agama takkan datang dalam wacana tersebut lah. Saya percaya. Tak apalah, biarlah dia orang tuan-tuan. Saya dah buat apa benda yang saya buat, terpulanglah. Nak terima tak nak terima, terpulanglah. Tapi jangan kita menganggap bahawa kita boleh padatkan satu pendapat saja kepada rakyat dan seolah-olah rakyat ni akan terima membuta tuli. Kita kena faham tuan-tuan, kita negara demokrasi satu, kita di bawah pimpinan reformasi itu satu. So bila suatu benda tu kita rasa bahawa dia tidak betul dan tidak benar, kita kena bersuara sebagaimana yang sepatutnya kita bersuara. Okey, habis. Okey, saya nak komen sikit tentang isu GISB. Lepas tu saya nak cerita tentang isu Akmal ni. Pemimpin GISBH didakwa atas tuduhan jenayah terancang, organised crime. Biasanya organised crime ni biasa untuk gangster-gangster, untuk kongsi gelap dan sebagainya. Tetapi menarik, GISBH didakwa untuk jenayah terancang.